Baik Auda, kita bersama dengan tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Rusli bin Haji Abdullah, iaitu pembantu petugas, telah pun berada di talian ketika ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, apa Alhamdulillah. khabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Jadi Tuan, kita dalam segmen Biro Kawalan Narkotik ini, dari mana kita berbicara mengenai dengan peranan body mentor dalam proses pemulihan dan kepulihan dadah. Jadi sebagai mukadimah, silakan Tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Rampai Pagi Radio Televisyen Brunei kerana memberikan kesempatan dan peluang kepada saya untuk mengongsikan mengenai peranan dalam memberikan bantuan terhadap proses pemulihan dan kepulihan dadahannya. Sebelum ini, beberapa orang pegawai Biro Kawalan Narkotik dan rakan setugas saya telah bersama mengongsikan beberapa perkara mengenai dengan peranan dan sumbangan sama ada dari pihak kerajaan, pihak swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, pihak keluarga, masyarakat dan juga individu dalam sama-sama memberikan bimbingan dan bantuan terhadap orang yang melalui proses pemulihan dan kepulihan dadahani, khususnya untuk membantu bentukan semula tingkah laku, pengendalian emosi dan psikologi, perkembangan pemikiran dan kerohanian, serta penambahan dalam kemahiran sosial dan kemahiran hidup. Semua perkara yang telah saya sebutkan ini adalah merupakan di antara pendekatan yang diberikan kepada seseorang dalam melalui proses pemulihan dan kepulihan dadah agar mereka mencapai kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Sebagai permulaan dalam perkongsian ini, perlu kita ketahui bahawa proses kepulihan dadahani adalah sepanjang hayat. Ianya tidak mempunyai individu ataupun tempoh masa yang tertentu untuk menilai tahap kejayaan seseorang individu itu dalam melalui proses kepulihannya. Artinya di sini perlutah orang yang pernah terlibat dengan menyalahgunakan dadah itu menjaga dirinya agar tidak terlibat semula dengan penglibatan dadah itu secara berterusan dan sepanjang hayatnya, di samping membuat perubahan dirinya ke arah kehidupan yang lebih baik. Dan pada kali ini saya ingin mengongsikan pula mengenai peranan body mentor dalam proses pemulihan dan kepulihan dadah, yang mana ianya sangat penting terhadap penggunaannya di peringkat awal dan boleh membantu dalam memberikan bantuan terhadap perubahan diri ke atas seseorang yang ingin meninggalkan tabiat menyalahgunakan dadahnya. Mungkin sebilangan para penonton dan pendengar belum tahu kali atau baru pernah mendengar tentang body mentor ini. Baik. Ya, dan memang betul sekali Tuan. Mungkin ada di antara kita ni yang belum mengetahui apa pengertian body mentor ini. Jadi mungkin dapat dijelaskan oleh Tuan sendiri mengenai dengan body mentor ini. Silakan. Terima kasih. Memang banyak kali orang bertanya-tanya apa body mentor ini kan. Ini body mentor ini adalah rakan pembimbing atau orang yang boleh memberikan bimbingan dan dijadikan sebagai contoh teladan serta ikutan dalam membuat perubahan diri ke arah mempunyai sikap dan tingkah laku yang lebih baik serta membuang tabiat semasa menggunakan dadah dahulu. Artinya di sini dengan adanya body mentor itu, orang yang mulakan proses pemulihan itu ialah orang yang boleh kita percaya ini dan boleh diikuti untuk membantu dan menolong dalam mengubah sikap diri itu yang
terlibat dengan dadah tu boleh diubah dengan adanya body mentor ni bagi memiliki kehidupan lebih baik tanpa memerlukan dadah lagi. Contohnya kalau body mentor ni bukan saja dari segi dadah, body mentor ni boleh dicontohkan kepada aktiviti yang lain. Kalau berminat, sekiranya orang itu kan mau menjadi seorang penyanyi. Artinya body mentornya mestilah kepada orang yang mahir dalam bidang nyanyian. Dengan ada orang yang kemahiran itu baru dapat membantu meningkatkan dalam kemahiran atau teknik dalam nyanyian itu. Itu sebagai contoh. Walau bagaimanapun, contoh tauladan yang paling baik untuk diikuti dalam kehidupan ini adalah contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya yang mana telah memberikan garis panduan dan tunjuk ajar untuk diikuti oleh semua manusia agar memiliki kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Itu contoh teladan yang perlu kita ikuti dalam kehidupan dunianya. Sama juga kalau dalam proses kepulihan ini mesti ada contoh yang perlu kita diikuti. Itulah tugas di antara peranan bagi mentor sebagai pembimbing dalam proses kepulihan bagi orang yang melalui kepulihan ini. Iya, jadi kita telah pun mengetahui apa dia body mentor ni, iaitu rakan pembimbing atau orang yang boleh memberikan bimbingan. Jadi Tuan, siapakah yang boleh ni kita ni pilih ataupun boleh dipilih sebagai body mentor ini? Baik. Dalam proses pemulihan dan kepulihan dadah ni, ada juga baiknya body mentor ni ataupun rakan pembimbingannya merupakan orang yang pernah mempunyai isu dan pengalaman yang sama tentang kepulihan dadah dan sudah berjaya meninggalkan tabiat dadahnya serta mengubah dirinya ke arah kehidupan yang lebih baik. Ini kerana rakan pembimbing yang sedemikian akan dapat memahami isu dan masalah yang bakal dihadapi oleh orang yang akan diberikan bimbingan itu. Contoh, sekiranya orang yang dalam proses kepulihan ini yang mula-mula untuk berubah itu bertanya, kenapa ya rasa badan kau ni rasa lemah saja, kurang semangat saja, malas saja, tidur makan saja kerja kau ini. Dengan adanya body mentor ini, ia dapat menerangkan pengalaman yang pernah dilaluinya. Kadang-kadang orang proses kepulihan peringkat awal ini emosinya indah menantu. Itu kalau sudah ada body mentor yang punya pengalaman yang sedemikian, ia dapat memberitahu bahawa proses itu adalah proses yang mungkin akan dirasai pada orang yang mula-mula untuk meninggalkan tabiat mengambil dadahnya itu. Itu sebenarnya adalah proses pembuangan. Walau bagaimanapun tidak juga adalah menjadi satu kesalahan untuk mengikuti seseorang yang bukan di dalam proses kepulihan itu. Artinya orang yang pernah terlibat dadah itu boleh juga diikutinya sebagai mentor ataupun pembimbingnya, seperti adik-beradinya, ibu bapa, saudara maranya ataupun orang lain yang mempunyai kejayaan dalam hidupnya. Itu yang boleh diikutinya juga. Contohnya macam adik-beradinya yang mempunyai kejayaan dalam kehidupannya, dalam urusan macam ia mempunyai perniagaan, ia boleh mencontohi itu dalam untuk membantu dalam proses kepulihannya untuk mengubah kehidupannya untuk masa hadapannya. Contoh-contoh lain boleh juga diikuti, macam ada ia mempunyai kemahiran yang tertentu macam mengusai kereta kah, ingin jadi mekanik, ia boleh mencontohi orang yang mahir dalam membuat bidang itu. Artinya ia boleh membantu mengubah dirinya dalam untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebelum ini ia menggunakan dadah untuk membuat aktiviti sesuatu itu. Dan pada masa ini ia mencontohi orang lain itu tanpa dadah pun ia boleh mengubah dirinya. Itu di antara orang-orang yang boleh dijadikan dipilih untuk menjadi body mentor. Memang cukup jelas ya. Seperti yang dinyatakan oleh Tuan sendiri, di mana peranan ataupun
tanggungjawab sebagai seorang pembimbing ini. Jadi tapi ingin juga kita ketahui tuan ya, mungkin dapat dijelaskan lagi apa dia kelebihan untuk petani mempunyai body mentor ini. Mungkin dapat dikongsikan bersama tuan, silakan. Terima kasih. Memang kelebihan-kelebihan body mentor ini banyak. Di antaranya dapat meningkatkan keyakinan diri. Dengan adanya body mentor itu, orang yang melalui proses kepulihan dan pemulihan ini, ia dapat melihat bahawa ia bukan seorang saja yang melalui proses kepulihan ini. Malah ada dua kawan yang lain ataupun body mentornya ni sendiri yang sama-sama melaluinya. Ia dapat merasakannya, kawan kuaninya boleh membuat perubahan. Sedangkan sebelum aninya ia sama-sama aku menggunakan dada. Tapi pada masa ini ia boleh meninggalkan tabiat itu dan juga boleh membina kehidupannya yang baru. Itu di antara kelebihannya. Dan juga seterusnya ialah dapat memberikan panduan. Dengan adanya body mentor ini dapat memberikan panduan dan ada tuju ke arah hidup, matlamat hidup yang diinginkan. Artinya dengan ada body mentor ini dapat memberikan bimbingan, kesedaran tentang perbuatan yang dilakukan sebelum ini adalah menyalahi peraturan dan undang-undang yang mana boleh mengakibatkan pelakunya didakwa atas kesalahan yang dilakukan dan boleh dimasukkan ke penjara, mengikuti rawatan, malah boleh membawa kepada kematian. Artinya dengan ada body mentor ini juga kelebihannya dapat memberikan kesedaran kepada orang yang ingin mengubah dirinya ke arah kepulihan. Kesedaran itu juga dapat diperolehinya daripada body mentor ini bahawa kegiatan ataupun perbuatan yang dahulu itu adalah satu dosa yang dilakukan semasa menggunakan tu. Contohnya kalau dahulu tu memang tabiat ataupun sikap yang dahulu tu mudah orang berdusta kepada keluarga, tidak menepati janji dan macam-macam lagi. Itu dengan adanya body mentor ia boleh memberikan teguran dan memberikan panduan bahawa untuk mengubah diri itu memang memerlukan panduan dan juga bantuan daripada body mentor pada peringkat awalnya. Seterusnya ialah di antara kelebihan memahami peraturan. Dengan adanya body mentor ini memahami peraturan dan meningkatkan disiplin dalam proses pemulihan yang diikuti. Artinya kalau sekiranya proses awal, kalau orang yang melalui rawatan di dalam pusat biasanya tidak tahu apa akan dibuatnya, apa perlu diikutinya peraturan-peraturan itu. Dengan adanya body mentor ini, ia dapat memberikan bimbingan bahawa ini boleh dilakukan dan ini perkara ini tidak boleh dilakukan. Perkara itu perlu dipahami kepada proses peringkat awal orang yang melalui proses kepulihan ini agar membentuk ia punya sikap dan tingkah lakunya dalam melalui pusat rawatan dan mempunyai sikap yang baru dengan adanya memahami peraturan dan dalam meningkatkan disiplin dalam dirinya tu. Seterusnya untuk orang kelebihan di antara kelebihan punya body mentor ini juga ia dapat membantu saling tolong menolong, iaitu ada dengan adanya body mentor ini ia boleh merujuk body mentornya ini sebagai kawan rujukan untuk berbincang sekiranya ia mempunyai masalah tentang dadah, masalah tentang keluarga, kewangan, pekerjaan dan sebagainya. Dengan adanya body mentor ini ia dapat berbincang mengenai dengan masalah-masalah dadah. Kiranya ia di luar ini untuk berhenti, ia boleh bertanya macam mana proses awal untuk berhenti itu. Body mentor ini dah mempunyai peranan untuk mengongsikan cara dan usaha untuk mengubah sikap dan membuang tabiat terhadap menggunakan dadah itu. Kalau teringatkan dadah itu, apa perlu dibuat? Artinya body mentor anda dapat mengongsikan. Ia boleh berkongsi bahawa proses peringkat awal itu, kalau teringat tentang dadah ini, fikirkan, ia dapat menasihati, fikirkan akibat buruk yang akan terjadi sekiranya ia mengambil dadah semula. Kalau kehilangan memang terjadi,
kalau ia melakukan semula dengan penglibatan daya harta. Artinya ia boleh memberikan dorongan nasihat untuk mengisi masa dengan perkara yang bermanfaat bagi melupakan keinginannya tu untuk mengambil dadah, seperti buat aktiviti yang bermanfaat ni, buat aktiviti sukan ke, dibawanya makan bersama keluarga dan sebagainya. Itu di antara kelebihan mempunyai body mentor dan seterusnya ni ialah dengan adanya kelebihan body mentor ini dapat mencegah dari kejatuhan semula dan mengekalkan kepulihan. Dengan adanya body mentor ini juga dapat membincangkan mengenai daya tahan diri dan keazaman untuk mengekalkan kepulihan dan seterusnya, mengukuhkannya dari masa ke semasa. Artinya di sini mencegah daripada kejatuhan itu, ia harus mengetahui orang yang dalam proses kepulihan ini atau pemulihan ini, ia mesti mengetahui ada pantangan larang dalam proses kepulihan ini. Contohnya, anda lagi boleh bergaul bersama kawan yang masih ada kegiatan dengan dadah itu. Ia mesti sentiasa berada di rumah, sentiasa berkomunikasi dengan ahli keluarganya kalau akan berjalan ke sana kemari itu. Itu di antara kaedah-kaedah mencegah daripada kejatuhan semula. Ya, Tuan, itu mengenai dengan kelebihannya mempunyai body mentor. Jadi kita akan saksikan satu video yang disediakan oleh Biro Kawalan Narkotik. Jadi bagaimana kalau kita saksikan bersama? 20 bulan di sini menjalani rawatku di Biro Kawalan Narkotik lah. Aku kehilangan bini ko lah, kehilangan bicara ya. Aku hindi ka nalawat oleh bini ko sa bahanan aku. Tapi yang bagi support adalah ibu ko. Dulu mana aku abaikan lah dari silapan itu, kami akan belajar untuk berubah diri sendiri. Di sana aku menimbulkan rasa tanggung jawab sebagai seorang anak. Di sini pun belajar norma-norma kehidupan untuk menghargai sesuatu. Masa bos saya, kami belum ada lawatan. Di dalam surau ini ramai yang menangis. Bukan saja orang yang bertakbir dan semua yang duduk mendengar takbir. Benar kami banyak mengecilkan hati Indong. Dari sana akan memohon maaf ke atas kesalahan itu. Keluarga pentinglah untuk kami. Itu dia audio, kita saksikan sedikit insert yang kita bawakan sesuai dengan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, iaitu peranan body mentor. Betapa pentingnya body mentor. Dan jadi bagi melanjutkan lagi bola bicara kita, Tuan, kita ingin mengetahui apakah di antara punca kejatuhan semula. Mungkin ada pandangan daripada Tuan sendiri, silakan. Terima kasih, Tuan. Di antara punca kejatuhan semulanya dapat dibahagikan kepada dua bahagian bagi saya. Punca kejatuhan itu dari dalaman dan juga kejatuhan itu daripada luaran. Yang mana dari dalaman itu artinya dari diri yang melalui proses kepulihan itu sendiri. Yang mana ia tidak dapat mengawal dirinya dan masih mempunyai keinginan untuk melibatkan dengan dadah itu. Dan juga di antara punca kejatuhan itu ialah persekitaran ataupun bahagian luaran, artinya persekitarannya tu, yang mana contohnya seperti di dalam rumahnya tu masih ada kegiatan, artinya ia tidak dapat melarikan diri. Pada peringkat awal itu memang proses pulihan itu dapat dijalaninya dengan baik, akan tetapi disebabkan oleh persekitaran itu masih ada kegiatan, ia boleh menyebabkan juga di antara puncak kejatuhan semula dan terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti di tempatnya tinggal itu. Itu di antara puncanya juga. Sebagian juga ada yang telah dikongsikan dengan melalui perjumpaan dengan klien-klien yang pernah dibuat. Ada yang mengongsikan punca kejatuhan itu
banyak duit pun boleh menjadikan ia jatuh. Artinya di sini dahulu ia dengan adanya duit itu anda tahu apa yang akan dibuatnya. Jatuh mudah juga di antara puncak kejatuhan itu. Ada juga contoh-contoh lain kerana terlalu sedih, disebabkan kesedihan ataupun orang disebabkan kesedihan itu ia mengambil jalan mudah untuk mengatasi kesedihannya itu dengan mengambil dadah. Ada juga punca kejatuhan itu disebabkan terlalu gembira, berkumpul bersama rakan-rakan ataupun di tempat-tempat hiburan, berjumpa dengan kawan-kawan yang mempunyai kegiatan dadah itu, ia boleh puncak di antara puncak kejatuhan itu juga dan pengaruhi untuk bergiat balik dengan dadah itu disebabkan pergaulannya itu bersama orang yang masih dengan kegiatan dadah itu. Di antara punca kejatuhan ini juga masih ada bercerita-cerita dan memikirkan tentang keseronokan semasa penglibatan dadah. Okey, di antara punca kejatuhan itu juga ialah tidak dapat sebenarnya membuat keputusan dengan baik dan ambil jalan mudah lah. Ya, baik. Dan itu kita ketahui bersama ya secara ringkas sebetulnya ya punca kejatuhan semula. Jadi sebagai untuk akhirnya tuannya mungkin boleh tuan rumuskan perbincangan kita pada pagi ini. Silakan. Okay, terima kasih untuk merumuskan tajuk pada pagi ini. Saya kongsikanlah salah satu antara falsafah tersirat yang digunakan di dalam terapi kekeluargaan, yang mana berbunyi kamu boleh melakukannya akan tetapi kamu tidak boleh melakukannya sendirian. Artinya dalam proses kepulihan ini seorang itu mampu dan boleh melakukannya, akan tetapi perubahan atau ini seseorang itu mampu ataupun boleh melakukannya, akan tetapi perubahan itu tidak boleh dilakukan secara bersendirian dan ianya memerlukan kerjasama serta bantuan dari pihak yang lain. Berhenti dadah ini memang ataupun dadahan itu mudah, akan tetapi mengekalkan untuk berhenti dari dadah itu memang susah kerana memerlukan kesungguhan dan cara yang tertentu dan betul bagi melakukannya. Sebagai orang yang melalui proses kepulihan dadah ini perlu mengetahui bahawa tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesilapan dalam melalui kehidupannya. Dari kesilapan itu kita ni belajar dan memperbaikinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Samalah juga dengan orang yang pernah melakukan kesalahan dadah ini, khususnya dengan penagihan dadah dan penyalahgunaan dadah ini, untuk terus berusaha memperbaiki dirinya dan menentukan masa depan yang diingini, dan juga memerlukan penjagaan serta sokongan yang berterusan dari semua pihak untuk mengekalkannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd, sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi maksud ayat tersebut dapat kita kaitkan bahawa perubahan seseorang itu tertakluk kepada kemahuan dan kesungguhan usaha mereka dalam kehidupan dan kepulihan yang diinginkan. Baik. Terima kasih Tuan ya atas perkongsiannya dan juga penjelasan yang cukup rinci telah pun disampaikan oleh Tuan sendiri mengenai dengan peranan body mentor dalam proses pemulihan dan juga kepulihan dadah ini. Baik, terima kasih sekali lagi ya pihak Rampai Pagi mengucapkan khususnya pada Biro Kawalan Narkotik dan juga kepada Tuan sendiri dalam penjelasan dan perkongsian kita untuk pagi ini. Sampai jumpa lagi dan kami ucapkan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.